Okay, jadi baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih United kerana sudi menjemput saya pada petang ini untuk bagi sepatah dua kata tentang perbelanjaan. Jadi saya izinkan saya untuk perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Nazhan bin Hisham. Nombor ID AC 0107446. Jadi untuk webinar AKBK pada hari ini, tajuk kita iaitu berbelanja mengikut kemampuan. Okay, jadi baiklah. Jadi apa isu yang kita sering hadapi pada hari ini, iaitu masyarakat kini gemar berbelanja lebih daripada mereka mampu. Dalam bahasa Inggeris kita panggil ni overspend. Bila dia dapat gaji, seorang tu dapat gaji dan dia spend lebih daripada apa yang dia dapat. So itulah dia punya isu kalau kita nak sebagai analogi lah. So menurut CNBC pada tahun 2019, mereka dah buat kajian lah. Kajian, kalau kita baca pada renggan terakhir tu, dia kata hanya 38% daripada pemegang kad kredit yang yakin yang mereka membayar untuk bulan tu. Jadi kad kredit ni kita tahulah, bila kita beli secara kredit tu maknanya kita berhutang kepada bank. Bank tu bayar dahulu. Lepas tu nanti pada akhir bulan kita yang akan bayar kepada bank. Jadi dalam banyak pemegang tu hanya 38% sahaja yang kata mereka boleh bayar, dan selebihnya iaitu majoriti 62% kata mereka tak yakin yang mereka boleh bayar. Jadi itulah masalah kita pada hari ini. Jadi lima perkara yang patut diketahui sekiranya kita telah berbelanja berlebihan. Jadi kiranya macam kita punya indikator lah. Kita punya indikator yang kita ni dah overspend ke tak. Okay, yang pertama, skor kredit terlalu rendah. Kan bila kita ada kad tu, bila kita dah spend dan kita tak mampu nak bayar, secara automatik bank akan jatuhkan kita skor kredit. Jadi bila skor kredit rendah ni susahlah untuk kita nak, untuk masa depan kalau macam nak berhutang dengan bank mungkin tak bagi kebenaran untuk berhutang sebab skor kredit terlalu rendah. So tu akan efek lah kita kan, untuk nak beli rumah ke apa ke. Seterusnya, tiada simpanan untuk kecemasan. Jadi simpanan untuk kecemasan ni penting. Contohnya macam accident ke apa, tayar pecah mana ada insurans nak cover kan. So kita perlulah simpanan kecemasan, ataupun saudara mara kita ada yang sakit ke apa ke. So seterusnya, duit simpanan kurang 5%. Jadi dalam konteks ni bermakna duit simpanan tu, kalau gaji yang kita dapat tu kita simpan kurang daripada 5% daripada apa yang kita dapat. So bila kita dah buat macam tu kan, kurang daripada 5%, maknanya dah ni lah, kita dah overspend kepada benda yang lain sebab kita tak ada savings yang secukupnya. Seterusnya, 28% adalah untuk perumahan. So bila hutang rumah kita lebih daripada 28% daripada apa yang kita dapat, tu pun jadi satu masalah juga sebab kita spend banyak untuk rumah sahaja semata-mata, sedangkan ada banyak lagi benda yang lebih penting lah kan. Jadi seterusnya, risau untuk bayar bil utility. Jadi bil utility ni adalah satu benda yang penting untuk kita nak jalani kehidupan seharian. Air, elektrik kan, dua tu kan benda yang penting kan. So macam kalau tak ada benda tu, susah. Cuba bayangkan kalau nanti dia akan bawa kepada masa depan dia akan accrued expenses. So kita tak naklah benda tu yang berlaku kan, sedangkan kita boleh elakkan lah. Jadi apa punca-punca seorang tu berbelanja berlebihan? So yang pertama ni adalah pengaruh rakan sebaya. Kan contoh kalau kita nampak ada kawan yang kaya sikit ke, so kita nak ikut. Jadi tak elok lah kena nak jadi macam tu kan, sebab kita kena ikutlah apa yang kita mampu. Seterusnya, kurang kawalan kendiri. Ni bila macam kita tak mampu nak jaga hati dan perasaan kita untuk daripada spend kepada benda-benda yang mewah-mewah, sedangkan kita boleh spend kat benda yang lebih penting daripada kemewahan tu. So dia jenis orang macam ni, dia akan buat apa saja asalkan dia dapat benda tu. So sebenarnya tidak mempunyai perancangan kewangan yang efektif. Jadi ini budget planning ni penting. Kalau tak ada budget planning ni, nanti kita tak tahu yang mana yang perlu spend dahulu ataupun mana yang perlu spend kemudian. So dia tak ada priority untuk perkara yang lebih penting dia nak spend. Faham tak?
So seterusnya pengaruh media sosial. Oh, ni memang selalu jadi. Sebab kan artis-artis sekarang kan suka nak tunjuk diorang punya lifestyle yang sangat bermewah-mewahan tu. Walaupun kebanyakannya adalah sponsor, tapi dia nak ikut juga. So bila dah terpengaruh ni, itulah bahaya. So bila dah terpengaruh, dia kurang kawalan kendiri, gabung dua tu, memang dia akan terlebih berbelanja. So seterusnya, lebih menikmati hidupan semasa. So lebih menikmati hidupan semasa ni macam bila dia dah dapat gaji tu, dia akan spend sampai dia habis. So dia tak ada perancangan yang betul. Dia tak ada, orang kata, future planning. Dia spend apa yang dia ada, tapi untuk future dia tak tahu pula yang masa depan nanti dia tak ada duit. Macam itulah, dia lebih fokus kat benda yang berlaku sekarang. So dia, kalau contoh seorang tu ada RM100, dia spend je lah RM100. So nanti dia akan cash out lain sampai habis. Macam itulah. Faham tak? Meningkatkan penampilan diri. Meningkatkan penampilan diri ni, dia nak orang nampak. Orang nampak yang dia tu mampu. Dia fokus, dia lebih fokus kepada penampilan dia luaran. Ha. Seterusnya, keperluan versus kehendak. So ni kita tahu lah, keperluan ni benda yang penting. Kehendak ni benda yang lebih kepada kemewahan kehendak ni. So keperluan macam makanan, tempat tinggal dan pendidikan lah sebagainya. Kehendak pula telefon yang canggih, barang berjenama. So telefon canggih ni, kalau macam orang tu nak beli apa, iPhone ke apa kan. Sedangkan telefon yang lebih murah sama je, lebih kurang je lah dia punya fungsi dia, tapi dia nak juga yang lebih canggih. Tapi kalau mampu tak mengapa lah. Tapi kalau sampai nak terpaksa habiskan duit-duit savings yang lain, emergency fund semata-mata untuk benda yang canggih tu kira macam rugilah. Menetapkan belanjawan. Jadi kita first, ni cara-cara untuk nak tetapkan belanjawan bulanan. First, kita senaraikan sumber pendapatan kita. Kan seorang individu, seorang tu dia kan mungkin ada berbeza-beza punya sumber pendapatan. Mungkin dia ada gaji, lepas tu dia ada pendapatan daripada dia punya investment, pelaburan. Mungkin dia ada sewakan rumah dia yang kepada orang lain. So macam dia nak pendapatan sewa tu dia ada juga, ataupun pendapatan yang lain lah yang kita tak tahu. So jadi first kita kena senaraikan dahulu semua pendapatan tu. Seterusnya kita akan senaraikan pembelanjaan. Okay, pembelanjaan ni dia ada dua, macam tadilah, kehendak dan keperluan. Kita senaraikan keperluan dahulu, bagi kita settle dulu keperluan, baru kita fokus pada kehendak. Dan seterusnya kita tahu mengetahui aliran duit keluar masuk. Jadi mengetahui aliran duit keluar masuk ni, kita daripada semua pendapatan tu kita tolak dengan perbelanjaan kita. Lepas tu kita tahulah posisi mana kita punya duit tu. Mana dia elok ke tak. Kalau elok, dia akan jadi cash surplus, kita ada duit lebihan. Kalau tak, cash deficit. Contohnya macam ni. Okay, ni sampel bajet. Ni macam tadi saya cakap, kita akan standardkan income kita dahulu. Lepas tu ni inflow, duit masuk, dan duit keluar, outflow. Kita punya spend, kita spend berapa. Sebab ni semua adalah keperluan dahulu. Lepas tu seterusnya akan diikuti dengan kehendak, entertainment. So bila kita dah senaraikan, tolak, dia akan dapat tu, excess ataupun deficit. Jadi kalau duit yang masuk tadi tu, income kita lagi banyak daripada duit yang kita spend, kita akan dapat surplus. Kalau duit yang kita spend lagi banyak pada duit yang masuk, macam mana tu? So dia punya sumber dia mungkin ada tambahan daripada hutang dia pinjam duit orang lain untuk nak cukupkan berapa yang dia nak spend tu, ataupun dia pakai saving sebelum ni. So dia akan dapat ni lah, cash deficit. Bila dah dapat cash deficit ni, kira tak elok lah, sebab dia spend lebih daripada apa yang dia dapat. Okay, ni saya dapat daripada ni All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan oleh Elizabeth Warren. Dia ni pakar keberkerapan Harvard dan US Senator. So dia kata 50% apa yang kita dapat, kita punya income tu, kita spend untuk keperluan, 30% untuk kehendak, dan selebihnya 20% kepada savings.
Macam yang kita tahu tadi kan, at least 5% kita kena save kan. Tapi kalau menurut dia ni, beliau, dia kata 20% sahaja. 20% lah. I mean the ideal amount untuk kita nak save. Tapi sebenarnya kalau ikutkan ni pendapat saya sendiri, budget rule ni tidak boleh, maksud saya dia macam dia tak kenalah untuk semua orang, sebab lain orang lain jumlah pendapatan, ada yang pendapatan dia sikit, so dia tak boleh lah nak save sampai 20% kan, mungkin 5% sahaja. Tapi ini untuk majority mungkin boleh lah nak ikut. Jadi apa kebaikan kalau kita ada budget planning, iaitu kita dapat bezakan keperluan dan kehendak. Mana yang patut kita dahulukan, mana mana yang patut kita dahulukan. Macam keperluan, macam bil utility tadi tu kan. So bila kita dah langsai apa keperluan tu, baru kita spend kepada kehendak. Sebab kalau kita spend kehendak, lepas nanti kita tak cukup duit untuk keperluan, so tu dah jadi satu masalah. Seterusnya, kepuasan berpanjangan. Menurut peribahasa Melayu, bahasa Melayu, berakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. So ini penting. Macam bila kita dapat tu, kita kena save banyak. So tu macam sakit dulu kan. So nanti bila masa depan, nanti bila kita dah banyak buat saving, dah banyak duit, barulah kita dapat rasa kesenangan. Sebab kalau kita bersenang, kalau kita terus spend banyak-banyak, bersenang dahulu, nanti kemudian dia lagi sakit. So seterusnya lebih bijak berbelanja. So bila kita ada budget planning ni, kita akan lebih bijak buat keputusan mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang patut kita belanja, mana yang patut kita tidak belanja, yang kita elakkan untuk nak save duit tu. So dia bijak buat keputusan. Jadi itu saja pada hari ini oleh saya. Jadi sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus jawab di ruangan komen. Boleh terus tanya di ruangan komen, nanti saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.